Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada capaian kompetensi logaritma yang merupakan materi pembelajaran kelas 10 semester 1 pada kurikulum Merdeka. Pengertian logaritma. Logaritma adalah inverse dari perpangkatan, sehingga perpangkatan dapat ditulis dalam bentuk logaritma. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika ditulis dalam bentuk logaritma, akan didapat log 8 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 3. Begitu juga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jika ditulis dalam bentuk logaritma adalah log 9 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 2. Begitu juga 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jika ditulis dalam bentuk logaritma adalah log 64 dengan bilangan pokok 4 sama dengan 3. Log adalah notasi dari logaritma. Jadi logaritma itu ditulis saja dengan log. Bentuk log Y dengan bilangan pokok A, atau jika belum dijabarkan, bentuk A log Y dibaca sebagai logaritma Y dengan bilangan pokok A, atau log Y dengan bilangan pokok A. Secara umum dapat ditulis log Y dengan bilangan pokok A sama dengan X. Jika dituliskan dalam perpangkatan adalah A pangkat X sama dengan Y, dengan A disebut bilangan pokok, A positif, A adalah bilangan positif, dan A tidak sama dengan 1. Selanjutnya Y disebut numeris atau bilangan yang dicari logaritmanya, dengan Y harus bilangan positif. Kemudian X disebut hasil logaritma. Logaritma dengan basis 10 atau bilangan pokok 10 cukup ditulis dengan log Y. Contoh 10 log 7 atau log 7 dengan bilangan pokok 10 dapat ditulis dengan log 7. Berikut diberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan menentukan logaritma suatu bilangan. Yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat. Selanjutnya dibahas satu persatu. Yang pertama adalah log 32 dengan bilangan pokok 2, maka dimisalkan sebagai berikut. Log 32 dengan bilangan pokok 2 sama dengan X, sehingga diubah dalam bentuk pangkatan. 2 pangkat X sama dengan 32. 2 dengan 32 sama-sama mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu 2, sehingga diperoleh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. 32 adalah 2 pangkat 5, sehingga diperoleh X sama dengan 5. Jadi log 30 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 5. Selanjutnya yang kedua, log 1/81 dengan bilangan pokok 3 sama dengan X, maka diperoleh 3 pangkat X sama dengan 1/81. 1/81 dibuat dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat X sama dengan 81 pangkat negatif 1. Kemudian 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan negatif 1, sehingga diperoleh 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat negatif 4. Dengan demikian X sama dengan negatif 4. Jadi log 1/81 atau 1/81 dengan bilangan pokok 3 adalah negatif 4. Selanjutnya log 1/5 dengan bilangan pokok 5 sama dengan X. Jadi log 1/5 dengan bilangan pokok 5 ini dimisalkan sama dengan X, sehingga diperoleh dalam perpangkatan 5 pangkat X sama dengan 1/5 atau 1/5, sehingga 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat negatif 1, dan X sama dengan negatif 1. Jadi log 1/5 dengan bilangan pokok 5 sama dengan negatif 1. Selanjutnya log 100 sama dengan X. Untuk yang tidak ditulis bilangan pokoknya berarti bilangan pokoknya 10, sehingga diperoleh 10 pangkat X sama dengan 100. 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 2, sehingga diperoleh X sama dengan 2. Jadi log 100 sama dengan 2. Berikutnya sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah jika diketahui A, B, dan X bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku
log 1 dengan bilangan pokok A sama dengan 0. Sebagai bukti atau contohnya adalah log 1 sama dengan bilangan pokok 4 sama dengan 0. Kemudian log 1 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 0. Tahu secara umum dapat tulis jika dengan bilangan pokok berapapun dengan lognya 1 maka hasilnya sama dengan 0 seperti dua contoh berikut. Sebagai bukti ambil salah satu yaitu log 1 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 0. Ini dimisalkan log 1 dengan bilangan pokok 5 sama dengan X, maka diperoleh 5 pangkat X sama dengan 1. 1 dengan bilangan pokok 5 adalah 5 pangkat 0, sehingga 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0, sehingga X sama dengan 0. Jadi terbukti log 1 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 0. Jadi asal di sini log 1 dengan bilangan pokok berapapun maka sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, log A dengan bilangan pokok A sama dengan 1. Sebagai contoh, log 3 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 1. Sebagai bukti adalah dimisalkan log 3 dengan bilangan pokok 3 sama dengan X, maka diperoleh 3 pangkat X sama dengan 3. 3 itu adalah 3 pangkat 1, sehingga diperoleh 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, sehingga X sama dengan 1. Dengan cara yang sama, log 1/7 dengan bilangan pokok 1/7 sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokok sama dengan numerisnya atau numeris dengan bilangan pokoknya sama, maka sama dengan 1. Selanjutnya yang ketiga, log 1/A dengan bilangan pokok A sama dengan negatif 1. Sebagai contoh, log 1/3 dengan bilangan pokok 3 maka sama dengan negatif 1. Sekali lagi, log 1/A dengan bilangan pokok A sama dengan negatif 1. Jadi log 1/3 dengan bilangan pokok 3 sama dengan negatif 1. Begitu juga log 5 dengan bilangan pokok 1/5 maka sama dengan negatif 1. Nah, dengan cara yang sama dimisalkan seperti yang di awal tadi, seperti sifat 1 dan 2, maka akan diperoleh hasil yang sama. Log 1/3 dengan bilangan pokok 3 sama dengan negatif 1, dan juga log 5 dengan bilangan pokok 1/5 sama dengan negatif 1. Selanjutnya sifat yang keempat, jika diperoleh misalkan log A dengan log A pangkat B dengan bilangan pokok A, maka hasilnya sama dengan B. Nah, lihat sebagai contoh atau pembuktian adalah log 8 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 8. Bukti bahwa log 2 pangkat 3 sama dengan log 2 pangkat 3 dengan bilangan pokok 2, maka diperoleh 3 log 2 dengan bilangan pokok 2. Ini diperoleh 2 adalah 2 pangkat 3 dan 2 di sini adalah 2 pangkat 1, sehingga diperoleh 3/1 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 tadi adalah sama dengan 1, sehingga diperoleh log 8 dengan bilangan pokok 2 dengan penggunaan sifat keempat ini, maka diperoleh sama dengan 3. Jadi untuk memudahkan, log A dengan bilangan pangkat dengan pangkat B dengan bilangan pokok A, maka hasilnya adalah pangkatnya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, log 81 dengan bilangan pokok 3 dengan cara yang sama diubah dulu dalam bentuk perpangkatan, yaitu log 3 pangkat 4 dengan bilangan pokok 3, maka diperoleh 4 dikali log 3 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 4 dikali 1, maka sama dengan 4. Selanjutnya contoh yang ketiga, log 36 dengan bilangan pokok 1/6. Ini juga diubah dulu bahwa log 36 itu adalah 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 dengan bilangan pokoknya tetap, maka diperoleh log 1/6 dengan pangkat negatif 2. Jadi 6 pangkat 2 ini dapat diubah 1/6 dengan pangkat negatif 2, maka dengan demikian diperoleh negatif 2 dikali log 1/6 dengan bilangan pokok 1/6 itu sama dengan 1, maka negatif 2 dikali 1 diperoleh negatif 2. Contoh sifat yang keempat adalah log A pangkat M dengan bilangan pokok A pangkat N sama dengan M/N. Sebagai contoh,
log 27 dengan bilangan pokok 9 sama-sama mempunyai bilangan pokok 3, yaitu 9 3 pangkat 2 dan 3 adalah dan 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi 9 sama dengan 3 pangkat 2 dan 27 adalah 3 pangkat 3. Maka diperoleh log 3 pangkat 3 dengan bilangan pokok 3 pangkat 2. Dengan demikian diperoleh M per N, pangkatnya adalah di sini pangkat M, di sini pangkat N, maka 3/2 dikali dengan log 3 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 3/2 dikali 1 sama dengan 3/2. Berikutnya sifat yang keenam, yaitu log B dengan bilangan pokok A dikali log C dengan bilangan pokok B itu sama dengan log C dengan bilangan pokok A. Jadi kalau bilangan pokoknya pada C ini sama dengan numeris atau yang dicari logaritmanya, maka tinggal mengalihkan A dikali C dengan A log C maksudnya. Maka diperoleh contoh misalkan log 4 dengan bilangan pokok 2 dikali log 16 dengan bilangan pokok 4. Di sini log 4 numerisnya 4 dan di sini log 16 bilangan pokoknya 4, maka diperoleh 2 log 16 atau cara membacanya adalah log 16 dengan bilangan pokok 2, maka diperoleh log 2 pangkat 4 dengan bilangan pokok 2 akan sama dengan 4 dikali log 2 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Selanjutnya sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh yaitu log B dengan bilangan pokok A ditambah log C dengan bilangan pokok A, atau log B ditambah log C dengan bilangan pokok yang sama yaitu A, maka diperoleh log B dikali C. Jadi kalau di sini tambah log B dikali C dengan bilangan pokok A. Sebagai contoh, log 3 dengan bilangan pokok 6 ditambah log 2 dengan bilangan pokok 6, maka diperoleh log 3 kali 2 dengan bilangan pokok 6, maka sama dengan log 6 dengan bilangan pokok 6 sama dengan 1. Selanjutnya contoh sifat yang ke-8. Misalnya sifat yang ke-8 yaitu log B dengan bilangan pokok A dikurang log C dengan bilangan pokok A, maka diperoleh log B per C dengan bilangan pokok A. Jadi kalau di sini kurang, maka di sini bagi. Yang di atas tadi, yang di sini kalau di sini plus atau tambah, maka di sini kali. Dengan menggunakan sifat yang ada, dibuktikan dengan contoh log 12 dengan bilangan pokok 3 dikurang log 4 dengan bilangan pokok 3, maka diperoleh log 12 per 3 log 12 per 4 dengan bilangan pokok 3, maka diperoleh log 3 dengan bilangan pokok 3 itu sama dengan 1. Selanjutnya sifat yang ke-9, log B dengan bilangan pokok A ini dapat diubah dengan log B dengan bilangan pokok C per log A dengan bilangan pokok C. Artinya bahwa bilangan pokok ini menjadi penyebut dan numerisnya itu menjadi pembilang pada logaritma sifat yang ke-9 ini. Sebagai contoh, log 16 dengan bilangan pokok C per log 4 dengan bilangan pokok C ini dapat diubah menjadi log 16 dengan bilangan pokok 4, maka akan sama dengan log 4 kuadrat dengan bilangan pokok 4 diperoleh 2 dikali log 4 dengan bilangan pokok 4 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk memahami tentang sifat-sifat logaritma, berikut diberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Yang pertama, contoh yang pertama adalah tentukan nilai dari log 1/9 dengan bilangan pokok 3 ditambah log 27 dengan bilangan pokok 3 dan dikurang log akar 81 dengan bilangan pokok 3 dikurang log 1/243 dengan bilangan pokok 3. Langkah pertama adalah kita lihat, karena di sini masing-masing suku ini bisa ditentukan nilainya, maka tidak usah menggunakan sifat tapi bisa dicari hasil nilainya terlebih dahulu. Maka diperoleh 3 log 1/9 dengan bilangan pokok 3 ini diubah jadi pangkat dulu, yaitu log 9 pangkat negatif 1 dengan bilangan pokok 3. Kemudian log 20 dengan bilangan pokok 3 adalah log 3 pangkat 3 dengan bilangan pokok 3. Log akar 81 ini diubah menjadi pangkat, yaitu log 81 pangkat setengah. Akar pangkat 2 dari 81 itu sama dengan 81 pangkat setengah. Kemudian dikurang log 240 pangkat negatif 1 diperoleh dari 1/243.
Dengan A pangkat negatif N sampai dengan 1 per A pangkat N. Sifat yang di sini. Untuk sifat log 1 per 243 dengan bilangan pokok 3. Kemudian dari sini diperoleh 9 itu ada 3 pangkat 2, maka diperoleh log 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 1 dengan bilangan pokok 3. Selanjutnya diperoleh dengan sifat beban tadi, maka 3 dikali log 3 dengan bilangan pokok 3. Selanjutnya 81 ada 3 pangkat 4, maka 3 pangkat 4 kemudian dikalikan pangkatnya dengan setengah, dipangkatkan setengah dengan bilangan pokok 3. Selanjutnya 243 ada 3 pangkat 5, jadi dipangkatkan dengan negatif 1, maka diperoleh untuk yang log 3 pangkat 2 dengan dipangkat negatif 1 diperoleh log 3 pangkat negatif 2 dengan bilangan pokok 3. Kemudian di sini 3 dikali 1 yaitu log 3 dan bilangan pokok 3 adalah 1, maka 3 dikali 1 kemudian dikurang 3 pangkat 4 dipangkatkan setengah, maka 3 pangkat 2 log 3 pangkat 2 dipangkat dengan bilangan pokok 3. Selanjutnya dikurang log 3 pangkat negatif 5 dengan bilangan pokok 3, maka diperoleh negatif 2 dikali dengan log 3 dengan bilangan pokok 3 ditambah 1 3 kali 1 ditambah 3 maksudnya ditambah 3 diperoleh 3 kali 1 dikurang 2 dikali log 3 dengan bilangan pokok 3, kemudian dikurang negatif 5 dengan bilangan log 3 dengan bilangan pokok 3, maka diperoleh negatif 2 kali 1 diperoleh dari log 3 dengan bilangan pokok 3 sifat yang sifat sebelumnya tadi, kemudian ditambah 3 dikurang 2 kali 1 kemudian ditambah dengan 5 kali 1 sehingga diperoleh sama dengan 4. Jadi negatif 2 tambah 3 dikurang 2 tambah 5 sama dengan negatif 4. Contoh yang kedua adalah tentukan nilai dari log 2 plus log 18 plus min log 6 ditambah log 5 dikurang log 3. Nah di sini masing-masing logaritmanya belum bisa dicari nilainya, maka bilangan logaritma bentuk-bentuk seperti ini dengan bilangan pokok 10 di sini, maka dapat digunakan sifat perkalian dan pengurangan atau penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Lihat log 2 ditambah log 16 kurang log 6 ditambah 5 dikurang log 3, maka ingat log 2 kali 18 2 kali 18 per diberi dari min 6 jadi per 6 dikali ini dari plus dan 5 per 3 5 dikurang 3 5 per 3, maka diperoleh log 6 dikali 5 per 3 sama dengan log 10 sama dengan 1. Berikutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, jika diketahui 2 log 3 sama dengan A atau jika diketahui log 3 dengan bilangan pokok 2 sama dengan A, maka nyatakan logaritma berikut dalam A. Yang pertama adalah log 27 dengan bilangan pokok 2. Yang kedua log 9 dengan bilangan pokok 8. Yang pertama dari log 27 dengan bilangan pokok 2 diperoleh ya, bahwa 3 pangkat 3 ini sama dengan 27. Jadi ubah 20 sama dengan 3 pangkat 3, maka diberi log 3 pangkat 3 dengan bilangan pokok 2, maka sama dengan 3 dikali dengan log 3 dengan bilangan pokok 2, mana log 3 dengan bilangan pokok 2 ini adalah A, maka diperoleh 3A. Selanjutnya log 9 dengan bilangan pokok 8. Saya ingat pula bahwa log B dengan bilangan pokok C per log A dengan bilangan pokok C pada sifat-sifat di depan tadi, maka log 9 dengan bilangan pokok 8 dapat diubah menjadi log 9 dengan bilangan pokok 2 dan log 8 dengan bilangan pokok 2. Ini diambil bilangan pokok 2 karena salah satunya adalah bisa dari kedua numeris ini yang bilangan pokoknya 2, maka dari sini diperoleh log 3 pangkat 2 dengan bilangan pokok 2 per log 2 pangkat 3 dengan bilangan pokok 2. Nah, dengan demikian diperoleh 2 per 3 dengan
dikali dengan log 3 dengan bilangan pokok 2 per log 2 dengan bilangan pokok 2. Ingat, log 3 dengan bilangan pokok 2 adalah A, log 2 dengan bilangan pokok 2 adalah 1. Maka 2 per 3 A per 1 atau 2A per 3 kali 1, sehingga diperoleh 2 per 3A. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.